Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma amin. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar, pelajar-pelajar yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami sekali lagi di dalam program Indahnya Ramadan, Anjuran Akademi Al-Mukarramah. Sebelum kita meneruskan lagi perbincangan kita pada hari ini, suka untuk saya mengajak tuan-tuan, puan-puan, pelajar-pelajar semua untuk menekan butang like, share dan komen, dan jangan lupa subscribe channel YouTube Akademi Al-Mukarramah dan tekan butang loceng untuk mendapatkan video-video yang terbaru daripada kami. Tajuk kita pada hari ini ialah Hukum berpuasa pada hari Syak. Hukum berpuasa pada hari Syak. Persoalan yang pertama yang kita akan bincangkan adalah apakah itu hari Syak? Bilakah berlakunya hari Syak? Hari Syak adalah hari yang diragukan statusnya. Sama ada hari tersebut masih dalam bulan Sya'ban ataupun sudah memasuki bulan Ramadan. Hari Syak yang kita semua ketahui adalah pada 30 Sya'ban pada setiap tahun. 30 Sya'ban pada setiap tahun. Mengikut sistem kalender Hijri ataupun sistem kalender Islam, setiap bulan di dalamnya tidak ada bilangan hari yang tetap. Tidak sama seperti bulan-bulan yang ada di dalam sistem kalender Masihi. Contohnya bulan Rejab. Kita katakan pada tahun ini bulan Rejab ada 29 hari. Tetapi pada tahun hadapan, ia tidak semestinya 29 hari. Ia boleh menjadi 30 hari. Berdasarkan bilakah terzahirnya anak bulan. Begitu jugalah halnya dengan bulan Sya'ban. Begitu jugalah halnya dengan bulan Sya'ban. Boleh jadi tahun ini 29 hari dan boleh jadi juga 30 hari. Oleh kerana itu, ulama-ulama kita, orang-orang alim atau pihak berautoriti akan cuba melihat anak bulan selepas terbenamnya matahari pada hari yang ke-29 Sya'ban. Semata-mata untuk menentukan adakah hari esoknya itu telah memasuki 1 Ramadan atau masih di dalam bulan Sya'ban. Jika ternampak anak bulan, maka esoknya akan diisytiharkan sebagai hari pertama untuk kita berpuasa. Berdasarkan sabda Nabi SAW, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Berpuasalah kamu apabila kamu melihat anak bulan, dan berbukalah ataupun berayalah kamu apabila kamu melihat anak bulan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan jika pandangan mereka terhalang daripada melihat anak bulan kerana tebalnya kepulan awan ataupun tebalnya kepulan asap ataupun ada kabus yang tebal pada malam itu, sehingga kita tidak nampak anak bulan pada malam itu, maka hendaklah bulan Sya'ban tersebut dilengkapkan 30 hari. Dilengkapkan 30 hari. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis yang sama yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, fa in ghubbiya 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30. Jika terhalang pandangan kamu daripada melihat anak bulan, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban itu 30 hari.
Dan itulah yang dinamakan sebagai hari Syak, iaitu hari yang ke-30 dalam bulan Sya'ban. Kerana kita ragu-ragu akan kewujudan anak bulan tersebut. Mungkin ia ada, anak bulan ada, tapi terlindung di sebalik kepulan awan. Kita ragu-ragu, ada ke tiada anak bulan? Dia memang ada di sebalik kepulan awan ataupun tidak? Tapi kita beriman dengan sabda Nabi SAW, jika kamu tak nampak, genapkan bulan Sya'ban selama 30 hari. Kerana itulah dinamakan hari Syak. Kerana kita tidak pasti tentang status kewujudan anak bulan tersebut. Jadi, setelah memahami apakah hari Syak itu, mari kita sama-sama mengetahui pula hukum berpuasa pada hari tersebut. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW telah bersabda, "La yataqaddamanna ahadukum Ramadan bisawmi yawmin aw yawmain." Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, janganlah ada di antara kamu yang mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Hadis ini jelas yang menunjukkan Nabi SAW melarang kita untuk berpuasa pada hari Syak, iaitu hari 30 Sya'ban dan hari 29 Sya'ban. Sebab Nabi kata sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Di dalam athar yang lain, kata-kata sahabat yang lain, waqala Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir adalah salah seorang sahabat Nabi SAW. Beliau berkata, "Man shoma al-yawm alladhi yushakku fih, faqad 'asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam." Sesiapa yang berpuasa pada hari yang diragukan, yang dimaksudkan hari yang diragukan adalah hari Syak, maka dia telah menderhakai Abul Qasim. Abul Qasim adalah Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Maka secara umumnya, dapat kita fahami daripada 2 dalil ini. Yang pertama, hadis Nabi SAW, dan yang kedua, kata-kata sahabat radhiyallahu anhu, kita mengetahui hukum berpuasa pada hari Syak adalah haram sekiranya dilakukan tanpa sebarang sebab yang dibenarkan oleh syarak, berdasarkan kepada hadis-hadis yang telah kita sebutkan sebentar tadi. Akan tetapi di sana ada beberapa pengecualian. Ada beberapa kes yang dikecualikan yang membolehkan kita untuk berpuasa pada hari Syak. Ada 2 kes. Ada 2 situasi. Situasi yang pertama, yang membolehkan seseorang itu berpuasa pada hari Syak adalah jika seseorang itu selalu melazimi puasa-puasa sunat. Jika seseorang itu sentiasa melazimi puasa-puasa sunat. Contohnya seperti Ahmad selalu berpuasa sunat pada hari Isnin dan hari Khamis. Kemudian hari Syak pada tahun itu jatuh ataupun berlaku pada hari Isnin. Sedangkan Ahmad selalu puasa hari Isnin dan hari Khamis. Maka boleh ke ataupun tidak boleh untuk Ahmad berpuasa pada hari tersebut? Jawapannya boleh. Boleh. Maka dibolehkan untuk Ahmad untuk berpuasa pada hari Syak tersebut dengan niat puasa sunat hari Isnin. Diharuskan kerana Ahmad selalu melaziminya. Faham? Yang kedua, situasi yang kedua yang membolehkan seseorang itu berpuasa pada hari Syak, tidak haram.
Situasi yang kedua adalah jika seseorang itu berpuasa qada pada hari tersebut. Misalnya Siti mempunyai hutang puasa Ramadan yang lepas. Dan dia hanya ada masa sehari sahaja untuk menggantikannya, iaitu pada hari Syak tersebut. Sehari sahaja. Dia tinggal sehari saja untuk menggantikan puasa yang dia terlepas. Maka apakah hukum puasa qada yang dilakukan oleh Siti tersebut? Dibolehkan ataupun hukumnya haram? Jawapannya dibolehkan dan sah puasanya. Itulah sahaja dua kes ataupun dua situasi yang dikecualikan daripada larangan berpuasa pada hari Syak. Yang pertama, kita ulang semula. Yang pertama, jika seseorang itu selalu melazimi puasa sunat. Tidak kira puasa sunat Isnin Khamis ataupun puasa sunat seperti puasa Nabi Daud AS. Nabi Daud AS sehari berpuasa, sehari berbuka. Sehari berpuasa, sehari tidak berpuasa. Jika hari Syak jatuh pada salah satu hari tersebut, maka dibolehkan untuk beliau untuk berpuasa dengan niat puasa sunat. Yang kedua, puasa qada. Ada satu kes lagi yang perlu kita fahami. Dan ianya sangat-sangat penting. Bagaimana dengan orang yang berpuasa pada hari Syak dengan alasan semata-mata untuk mengambil langkah berhati-hati atau berjaga-jaga? Contohnya begini. Ahmad ragu-ragu, adakah esok 30 Syaban ataupun 1 Ramadan? Kerana anak bulan tidak kelihatan sebab kabus yang tebal. Maka Ahmad pun mengambil langkah berjaga-jaga dengan berpuasa pada esok harinya, iaitu hari Syak. Katanya, jika betul esok 1 Ramadan, maka Alhamdulillah, aku memang berpuasa. Tapi jika esok bukan 1 Ramadan, maka itu tidak mengapa, aku hanya berjaga-jaga. Pada keesokan harinya, betullah jangkaan Ahmad bahawa hari itu adalah 1 Ramadan. Persoalannya, apakah hukum puasa yang dilakukan oleh Ahmad tersebut? Hukumnya adalah tidak sah. Tidak sah puasanya bittifaqil ulama. Dengan kesepakatan semua ulama. Maksudnya tiada khilaf dalam permasalahan ini. Semua ulama, semua mazhab mengatakan puasa Ahmad tidak sah. Kerana apa? Kerana walaupun niatnya nampak baik untuk berjaga-jaga, tetapi niatnya itu tidak disertai dengan keyakinan bahawa esok adalah 1 Ramadan. Buktinya dia katakan dalam hati dia tadi, jika betul esok 1 Ramadan, maka Alhamdulillah. Jika tidak betul, maka tidak apa-apa. Jika inilah yang merosakkan ibadah puasanya. Amal ibadah perlu disertakan dengan niat yang yakin dan pasti. Jika tidak pasti, ragu-ragu, maka tidak sah amal ibadah tersebut. Ala kulli hal, apapun, tiada jalan lain bagi kita semua selain mengikuti sunnah Nabi SAW. Jika Nabi SAW melarang kita untuk berpuasa pada sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, maka janganlah kita berpuasa walau sebaik mana pun niat kita. Ingatlah kata-kata Nabi SAW, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh, wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum." Apa yang aku larang, maka kamu tinggalkanlah. Dan apa sahaja yang aku suruh, maka kamu buatlah sekadar yang kamu mampu. Islam, agama yang sangat mudah jika kita memahaminya.
Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberi taufik kepada kita, menambahkan ilmu dan kefahaman kita dan menerima amalan-amalan kita semuanya. Wallahu taala a'lam. Sampai di sini sahaja. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.